Okay. Lailatul was removed. Tak tahu dia ni. So dia masuk balik. Lailatul siapa Lailatul? Aku sampai tak kenal apa orang. Okay. Siapa yang cikgu okey gitu ya sabung kau. Okay. Siapa ada nak cuba? Cuba try test. Cuba try test. Tak ada? Tak ada ke? Test apa cikgu? Test apa? Tu soalan kat depan kau tu. Macam mana nak buat? Siapa? Cepatlah. Partner. Tak ada. X equals to 6. X equal to negative 2. Okay, Shivani, thank you. Okay. Macam mana Shivani dapat tu? Okay. So, yang ini sebenarnya, okay, untuk kita, kamu boleh buat graf. Okay, buat graf. Okay, macam mana cerita dia? Cerita dia di sini, kita nak tahu dahulu fungsi X. Bila kita nak tahu fungsi X, maksudnya fx kita adalah sama dengan kosong. So, you akan dapat dekat sini X kuasa 2 tolak 4X tolak 12 samakan dengan kosong. Okay, yang ini banyak kali dah cakap. Guna kalkulator. Esok jangan lukis, jangan lupa. Peringatan kali ke, tak tahu kali ke berapa kan. Tadi saya ada ingatkan, ada yang kelas saya ingatkan, ada yang saya lupa. Okay. Mod. Korang ada yang kalkulator canggih kan. Okay, so this one go for degree. So A adalah 1. Okay. B kita berapa? Negatif 4. Guna kalkulator korang. Okay. C kita negatif 12. Straight away awak akan dapat. Tadi kawan kita bagi jawapan. X yang pertama adalah 6. X kita yang kedua adalah negatif 2. Apa yang maksud dia X kita 6 dengan X kita negatif 2 tu? Itu adalah pintasan pada paksi X. Okay. Bila fx kita ni fx ni adalah kosong ni maksudnya kita punya paksi y. Okay. Dia macam ni. Ini fx kita. Okay. Bila kosong maksudnya dia pintas pada x sama dengan 6, x kita pada negatif 2. Ini saya kita panggil lakarkan, sketch only. Okay. 6 negatif 2. Okay. Lepas tu satu lagi, bila kita nak, yang ni dia suruh kita terus tentukan koordinat kan. Okay. Tapi kalau untuk lakaran, okay, apa yang kita nak tahu adalah nilai A kita. Dekat mana A kita? Depan ni tadi. Kita nilai A dia ada apa tu? Ada 1 kan? 1. So means that A kita lebih besar daripada kosong, senyum. Kita akan dapat senyum. Okay, jadi senyum ni dekat mana? Okay, kalau awak tengok dekat sini, kita ada C kita. Banyaknya sir. Okay, sebenarnya dia daripada AX squared tambah BX tambah C sama dengan kosong. C itu adalah pintasan Y. Dekat mana C kita? C kita adalah ni. Negatif 12. Maksudnya dia akan pintas pada negatif 12 ni. Nama pun lakaran okay. Negatif 12. Kalau dah dalam soalan nanti dia suruh awak buat betul-betul, maksudnya kena ikut skala lah, scale. With the proper scale lah. Okay. Senyum ni apa semua. Okay, satu lagi. Kalau kita nak tahu, dekat sini dia minta pada kita untuk cari titik minimum. Minimum maksudnya macam mana? Macam mana nak cari titik minimum? Kita ada satu rumus, iaitu apa? X sama dengan negatif B per 2A. Buka buku teks, muka surat. Coba saya hafal semua okay. Buka buku teks, muka surat. Tadi ada tengok juga tadi. Sekejap. Ni give. Bab berapa dia? Bab berapa? No. Dia kata 4. Dia kata 4. Kan dia kata 4 kan? Kata 4 ke? Tak. Betul lah, kata 5 lah. Kata 5 bab 1 Tolong. Bab berapa? Graf fungsi kuratif. Bukan. Tadi baru cari, tadi ada lah. Ya Allah. Time nak mencari. Ni dia. Sorry, dia kata 4. Muka surat 8
Ni kita nak cari kita punya, ni pasti simetri, tapi dia boleh cari kita punya titik minimum. Ini dalam tingkatan 4, tingkatan 4 bab 1. Okey. Tak perlulah nak tengok balik. Okey. Jadi negatif B per 2A. So mana B awak? B awak dekat sini. Negatif 4. Ini B kita kan? Ni B. Okey. So negatif 4 per 2 A kita adalah 1. So negatif akan dapat negatif 4, negatif depan ni. Sebab rumus dia negatif, so B kita adalah negatif 4. So negatif di sini adalah dapat positif 4 bahagi dengan 2 dapatlah 2. So X kita akan berada pada pasti simetri dekat sini adalah 2. Contoh sinilah 2. Situ 2. So dia akan berada di apa kita panggil? Negatif 12 tu. Okey, jadi dekat mana saya nak dapatkan saya punya Y? So gantikanlah. Awak dah dapat X ni 2 kan tadi kan? X adalah 2. Gantikan dalam persamaan. Dekat mana? 2 kuasa 2 tolak 4, 2 tolak 12. So awak akan dapat 2 kuasa 2, guna kalkulator. 2 kuasa 2, siapa nak tolong 2 kuasa 2 tolak 4 darab 2, 8 tolak dengan 12 saya dapat. Yes, thank you Shivani. Okay, negatif 16. Thank you Tabashri. Okay, negatif 16. So maksudnya negatif 12, negatif 16. So maksudnya dekat sini, ni maksudnya banyak masuk aku negatif 16. Inilah dia titik minimum. Macam mana kita tahu minimum? Sebab kita punya graf kita senyum kan? Minimum. Kalau A kita lebih kecil daripada kosong, set face. Sedih, maksudnya kita akan dapat titik maksimum. Okay, so ini lakaran ya. So awak punya ni pintasan pada negatif 12 pergi pada negatif 2 ni negatif 2 negatif 16 ni dia akan naik atas balik sampai 6 ni. Itu cara lakaran. Tapi jawapan untuk soalan ini dia minta titik minimum, jawapannya adalah 2 negatif 16. Ini adalah titik minimum. Boleh. Hashtag matematik tambahan, jangan letak hashtag. Okay. Itu nak cari titik minimum. Okay. Next. Ni soalan ni dalam buku PBD kita ni. Saya ambil dalam buku PBD. Sekejap. Cukup ruang bawah sikit. Okay. Okay. Nyatakan bentuk graf fungsi kuadratik. Macam mana nak tahu bentuk graf fungsi kuadratik? Of course lah, korang kena buat apa? Kena kembangkan dia lah. Nak kembang macam mana cikgu? Kembang dia, ambil negatif X tambah 7 tu, darablah dengan satu lagi tu, X tolak 7. Kembangkan dia, so awak akan dapat negatif X dengan X, negatif X kuasa 2. Dah nampak dah. Apa ni? Plus A kita lebih kecil daripada 1 Okay. So next is negatif 7 negatif X. So dapat 7 tambah 7X. 7X lagi dekat sini. Okay. 7 dengan negatif 7 dapat negatif 49. Okay. So dapat di sini negatif X kuasa 2 tambah 14X tolak 49. Tapi soalan dia bentuk graf fungsi kuadratik. Bentuk dia awak tengok dekat sini. Nilai A kita. So kita boleh kata bentuk dia apa? Bentuk graf kita adalah bentuk sedih, max point. Okay, yes. Kita akan dapat bentuk dia minta bentuk. Okay. Set face ya, Azian. Okay. So dah dapat yang macam tu. Okay. Yang ni untuk A lebih kecil dari kosong. Saya bagi dua bentuk tadi lebih besar daripada kosong, ini lebih kecil dari kosong. Okay. Nyatakan pintasan Y. Okay. Macam mana nak tahu pintasan Y dan persamaan pasti simetri? Okay. Yang ini kita lihat balik kepada kita punya soalan. Ni kita punya persamaan. Pintasan Y ni apa kelas? Baru tadi saya sebut. C kita. Mana C kita? Ni dapat jawapan dah. Negatif 49 ya. Persamaan pasti simetri. Okay, persamaan pasti simetri maksudnya kita punya X apabila kita punya nilai ni adalah X sama dengan negatif B per 2A. Okay. Untuk tahu kita punya persamaan paksi simetri.
Okay, ni untuk B ya. So kamu dapat X sama dengan negatif B per 2A. Rumus ni. So mana rumus ni dia guna negatif dulu. B kita adalah 14. Okay, kalau dia negatif tadi, kena letak negatif tu jadi positif dia. Okay. Per dengan 2. Lepas tu A kita di sini berapa ni? Negatif 1. So negatif-negatif akan dapat positif. So 14 bahagi dengan 2 dapat 7. So dapatlah X kita sama dengan 7. Yes. Azian negatif 7. 7, 7, 7. Sebab bawah tu. Okay. Ubah balik dah. Okay. Thank you. Okay. So dapat X sama dengan 7. Itu adalah persamaan paksi simetri. Okay. The axis of symmetry. Okay. Tentukan koordinat titik maksimum atau titik minimum. Yang ni kalau kita punya set face akan dapat maksimum. Tak boleh dapat minimum. Okay. So macam mana kita nak tahu kita punya titik maksimum kita? Kita dah dapat dah. Ni X kita 7. Maksudnya graf kita yang ini. Okay, graf kita kalau saya nak buat. Cari pada saya dia punya ni. Apa nilai X kita? Kosong. X. Using your calculator. Tadi yang kita buat tu. Masukkan nilai. A kita negatif 1. B kita adalah 14. C kita ialah negatif 49. Negatif 49. Yes. Thank you. X 7. X pertama 7. X kedua dapat 7 juga. Kan? 1. Ya kan? X1 7, X2 7. Biar betul cikgu. Sekejap. Mana dia? A negatif 1, B 14, C negatif 49. I tak dapat negatif 1. Kau? Saya dapat 7. X1 7, X2 7. Maksudnya dia 1 point. Yeah, actually, yes. Both 7 kan? Masuk both 7 ni, maksudnya apa? Maksudnya X kita akan pada 1 point je. Yes, Farah. 1 point je. Masuk dekat sini, bila awak betul lah. Betul. Okay. 7 je. Ya, betul. Okay. So, means kita punya titik maksimum kita dekat sini, 7. Sama tak ni? Ni 7. Dapat tadi kan bila kita nak cari titik maksimum. Lepas tu bila kita masukkan dalam kalkulator pun dapat nilai X kita pintas pada 7. Means apa dekat sini? Means dia kita punya graf tu nanti bila awak lukis, dia punya set face ni pintas pada negatif 49. Contoh saya letak dekat sini, sini negatif 49, bawah sini negatif 49. Dia pintas dekat sana, dia akan pergi pada 7, dia pusing balik. Begini. Begitu ceritanya. Kalau dia suruh lakar lah. Okay, this is X, this is your Fx ataupun Y lah. Dia akan dapat macam tu. Okay, tapi soalan dia kata tentukan koordinat titik maksimum atau titik minimum. So dapat apa? Titik maksimum kita iaitu 7, 0. Sebab apa? Sebab Y kita tak ada. Y kita tak ada. Kenapa Y tak ada? Okey, macam mana nak tahu? Awak gantikan. Negatif 7 kuasa 2 tambah dengan 14 darab dengan 7 tolak dengan 49. Cuba try. Test. Kosong betul? Kosong okay. So nombor yang mana D? Okay. Selesaikan dan seterusnya lakar. Dah dapat dah. D saya dah buat dah. Dia kata apa? Seterusnya lakarkan graf bagi Fx. Okay, done. Okay. Ini cara bagaimana kita nak buat untuk menentukan titik maksimum atau titik minimum. Tapi tengok maksimum lah. Tengok minimum lah. Tengok minimum. Okay. Okay, next. Ni apa ni? Okay. Yang ni. Saya nak suruh buat yang ni. Untuk sukatan serakan yang apa histogram dengan poligon kekerapan memang awak dah pakar, tapi OGIF ni awak yang bukannya awak, yang saya nak awak
beri perhatian. Ogif Okey. Cara nak lukis ogif ni sebenarnya ada dalam buku teks awak. Buku teks saya pergi dekat Sukatan Serakan ogif. Dah. Muka surat 207 buku teks. Okey, nanti tengok ni cara-cara dia. Yang pertama, tambahkan satu kelas sebelum kelas pertama dengan kekerapan sifar, cari sempadan atas dan kekerapan longgokan setiap kelas. Ingat ogif dia bentuk macam S tu kan. Okey. Pilih skala sesuai. Ini berdasarkan kepada soalan dia bagi, kita kena ikut. Okey. Mencancang mewakili kekerapan longgokan. Paksi mengufuk mewakili sempadan atas. Baru tadi kita sebut sempadan. Okey. Plotkan semuanya. Lepas ogif tu macam bell shape ke? Ini Kak. Ogif kita. Macam ogif. Macam bell shape ke? Lebih kurang lah S. Saya panggil S ni. Okey. Okey. So mari kita tengok pada soalan ni. Tak meriah lah korang selalu duk menyakat aku ni, aku cakap sembang seorang pula Okey. Okey. Jarak kekerapan di bawah menunjukkan jisim dalam kilogram bagi 100 bagasi dalam sebuah kapal terbang. Okey, dengan menggunakan dia dah bagi tahu. Tak best online sih. Okey, sorry dia nak buat macam mana. Okey, dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 kg pada paksi mengufuk, 2 cm kepada 10 bagasi pada paksi mencancang, lukis ogif. Okey, daripada data yang diberi. Okey, jadi macam mana baru tadi kita sebut, dia dah mula dah. Okey, jadi macam mana kita nak cari apa? Kita nak cari kita punya tadi apa dia? Sempadan atas. Sempadan bawah nak cari pun boleh. Okay, sebab boleh kita gunakan juga dengan kekerapan longgokan. Jadi daripada sini saya akan buat saya punya jadual. Okey, sekejap ya. Berikan saya masa sedikit buat jadual. Okey. Perkara pertama adalah di sini saya akan letak saya punya jisim kekerapan. Okey, kita letak dulu jisim besar ni, kekerapan. Lepas tu saya kata saya nak cari apa? Dah letak kekerapan, saya letak kekerapan longgokan. Bolehlah yang ni terpulang pada awak lah. Sepadan atas, sepadan bawah, sepadan atas. Cukup lah. Okay, itu saja yang kita perlukan. Kecilkan balik. Sorry. Ini pun kecilkan. Soalnya soalan ni section yang mana? Ya, biasalah. Paper 2 lah Kak. Paper 2 bahagian kalau melukis-lukis ni selalunya mana? Bahagian C lah. Banyak markah ni Kak. Lumayan. Sukatan Serakan. Tengok juga histogram. Tengok juga poligon kekerapan. Okey. Okey. Jisim kekerapan. Ada orang baru nak masuk admit. Okey. Tadi saya sebut apa? Kekerapan longgokan. Okay, kekerapan longgokan. Tak besar lah pula tulisan ni. Okey. Apa tadi? Sempadan bawah. Sorry tulisan doktor. Sempadan atas. Awak dah tahu kan tulisan saya macam mana kan. Okey, so yang ni saya akan letak 1, 2, 3, 4. 2, 4, 6. Okey. 1, 2, 3. Sekejap lagi kita perlukan kata graf. Sedia graf, bersedia graf. Semua kena sedia graf disediakan sebenarnya dalam buku soalan. So last tu apa dalam English? Apa boundary kan? Lower boundary, upper boundary. Jisim, mass, frekuensi, cumulative frequency kan? Cumulative frequency, lower boundary, upper boundary. Sepadan atas. Itulah. Campur-campur kita ni tak apa, rojak sekali-sekala. Okey, 23, 27, 28, 32. Okey,
Kekerapan ikut saja dia bagi 13, 19, 31, 27, 7, 3. Okey, kekerapan. Oh, bukan cari upper boundary je ke? Ke kena cari lower juga? Lower kejap lagi kita buat. Lower kejap lagi starting with 0. Nanti dia. Kan? Kita akan ada, kan tadi kan dia kata kena buat kosong punya, mula dari kosong naik atas kan. Okey, longgok. Okey, nak longgok ni kalau cari semua tak boleh ke? Kalau cari semua tu maksudnya apa? Ashley, what apa what? Thank you Alina. Alina dah ni kekerapan longgok kan. Community frequency. Okay, thank you. Okay. Okay, longgok Okay, longgok macam mana? Z. Bawa ni pergi sebelah 13, tambah dengan yang seterusnya, tambah 13 tambah 19. Longgok dia 32, tambah dengan 31, 63, tambah dengan 27. Wah, meriah semua. Respon 90, tambah dengan 7, 97, tambah, laju je lagi. 100. That's longgok. Okay, so sepadan. Okay, sepadan ni tengok pada kita punya selang kelas. Okay, selang kelas. So sebelum kita punya tu, tadi kan soalan ni kita punya buku teks tadi, kita kena tambahkan kosong. Betul tak? Dia mula dengan kosong. So 3, 4, 5, 6, 7. Means that sebelum 3 berapa? Kita punya adalah 2. So 2 tambah 3 bahagi 2 untuk dapat sempadan bawah. Faham kan? Yes, Yuvani. 2.5. Okay. Sebenarnya dia akan running ke? 8 tambah dengan 7 bahagi 2 dapat 7.5. Betul? Sebenarnya itu juga adalah ni adalah sempadan atas dia. Kan. Okay. 12 tambah 13 bahagi 2, sini akan dapat 12.5. Ni akan dapat 17.5. Ni akan dapat 22.5. Ni akan dapat 27.5. Means salin balik dekat sana. Kalau awak dapat sempadan bawah, sempadan atas senanglah terusnya kan. Yang ni salin balik 12.5, 17.5, jangan salah saya sudah 22.5, 27.5. Okey. Nak tahu sempadan atas seterusnya? Ni 32. Di sini yang seterusnya adalah 33. So 32 tambah 33 bahagi 2 akan dapat 32.5. Boleh faham saya harap boleh faham Okey. So awak dah dapat semua tu. Next is kita nak table tu dapat markah juga. Of course lah Nina. Ni lumayan ni. Mau 9-10 markah ni Nina. Okey. Saya minta awak sediakan graf awak sendiri malam ni. Nanti waktu exam saya belanja. Ke mana ada pun. Allahu Akbar. Gurau-gurau. Sekejap. Okey. Kertas graf. Okey. Soalan pula. Kecil kan. Okay. So, apa saya nak buat? Okay. Ikut pada skala. Semua orang nak tahu 2 cm tu yang mana jangan baru nak tanya nanti 2 cm tu saya ulangi adalah yang besar ni. 10 kita. 10 ni 10. La ilaha illallah. Ni 2 cm ni. Ini pun 2 cm. Ada 10 kotak kecil tu. 2 cm darab 2 cm. Okay. So yang ini of course tak ada yang akan ada kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Tak ada. Tak pernah wujud. Semuanya adalah kuadran pertama. So terus saja. Nanti dalam buku soalan awak tu, kertas graf dia kat tepi tu memang ada ruangan kosong. Okey. Tak ada masalah lah untuk awak. Awak nak letak dia punya nilai pada hujung sekali dengan bawah sekali, tak ada masalah. Okey. Tapi pastikan dia punya sengat tu, pastikan dia punya bacaan dia tu ataupun skala dia tu mengikut kepada soalan. Soalan mesti dia bagi dia punya skala Okey. So macam saya dah nyatakan tadi, kalau kita nak buat kita punya OGIF,
apa dia punya part CY ni ataupun the vertical axis is going to be our cumulative frequency, kekerapan longgokan. Mana kekerapan longgokan awak? Yang warna biru tu. Yang biru ni kekerapan longgokan saya ya. Tapi jangan awak pergi ambil 13, 32, 63, 90, 97, 100. Awak kena ikutnya ni. Mana yang mengufuk? Mencancang. Ni. Cancang kan? Mencancang di vertical axis ya. Vertical. So means that 2 cm kamu kena mula dengan 10. Ni. 2 cm 10. So di sini 10, 20, 30, 40, 50, dia akan ada sampai 100 tadi tu kan. 60, 70, 80, 90, 100. Ikut je. Okay, ikut je apa yang diberi. Okay, di sini awak boleh letak sebagai awak punya ni adalah kekerapan longgokan. Okay, kekerapan longgokan. Okay, untuk yang ini pula adalah kita akan guna, tadi dia cakap, kena guna ke kita punya sepadan bawah ke sepadan atas. Kan tadi dia bagi tahu bahawa kita kena tambah dengan kekerapan longgokan kita mesti mula dengan kosong. Bila mula dengan kosong, maksudnya kamu akan ambil sempadan bawah dahulu. 2.5 tu adalah kosong untuk sempadan bawah sebenarnya. Okay, so di sini kamu akan guna 2.5 sampai 32.5 dekat sana. Okay, okay Nina, thank you. Okay, so yang ini dia bagi tahu dah. Okay, paksi mengufuk paksi mengufuk yang ini, okay, 2 cm kepada 5 kg. Okay, so horizontal axis. So maksudnya kalau awak tengok betul-betul 2.5 nak pergi pada 7.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 5 kan? Jangan awak pergi letak pula 5, 10, 15, 20. Jadi susah nak cari tu. Bukan kata tak boleh, boleh, tapi sekejap lagi nak select awak punya select kau nak cari awak punya 2.5 apa semua tu kan. So better terus saja ambil 2.5, 7.5, berapa tadi? 12.5, setiap 2 cm. 12.5, 17.5, lepas tu 22.5, lepas tu 27.5, lepas tu 32.5 last kali. Okay? Lepas tu buat apa? Plot lah. Plot macam mana? Ingat untuk OGIF mesti mula dari kosong. Poligon kekerapan mula kosong, tamat kosong. Kan? Ingat Okay, so saya mula dengan kosong. Plot. Plot boleh bulatkan ataupun X kita Okay, 7.5 dekat sana kita akan letak sebagai 13, 7.5. So maksudnya 13, ni kena tengok hati-hati Tak ada kawan kita yang lain masuk. Okay, sila. Okay, 7.5 ada, Allah, lari dah pula. Terlari, sorry. Okay. 7.5 tadi berapa tadi? 7.5? 13. Okay, so kita dah tahu dah. Ni setiap satu tu adalah 1. So 13. So 10, 11, 12, 13 ini. Terus saja dapat. 12.5 awak akan ambil 32. Pandai Aziz. Okay, bacakan pada saya. 12.5, 32, 30, 31, 32. 17.5 berapa tadi? Tak ada orang tengok 63. Okay, thank you. 17 ni 63, 60, 61, 62, 63. Lepas tu? 90. Okay, 90 kan. Okay, then 90? 97 97, 95, 96, 97, last kali 100. Nampak tak? Nampak apa? Nampak yang kita punya plot lah. Oh, ni dia punya ni bentuk S sangat lah. Tak apalah, kita cuba Ya.
LZ lah dia. Woi. Nak gaduh juga dalam timbun okey, ini free hand. Ush. Dia punya S dia macam macam ular sikit. Lebih kurang lah. Okey. Jadi pastikan licin lah. Ni ialah Ogi. Cikgu kalau nanti lukis S dia cacat cena cikgu. Kena lah tak cacat. Janganlah jadi OKU pula. Okey. Licin. Graf licin. Pandai-pandai lah. Okey. Dalam OGIF ada yang boleh kita cari. Apa? Kalau awak ingat. Kuartal ataupun kuartil. Macam kena. Ya, Azian. Okey. Ingat balik Q1. Macam mana nak cari Q1? 1/4 times dengan N kita adalah 100 kan? Itu Q1. Kalau nak cari Q1 lah. Kalau satu lagi adalah Q3. Q3 adalah 3/4. Darab dengan N kita adalah nilai jumlah semua adalah 100. Dekat mana nak cari? Semuanya pada kekerapan lakukan, awak turunkan ke bawah tu. Okey, contoh. Q1 kita adalah 1/4 daripada 100. Jadi 100 bahagi terus dengan 4, saya dapat 25. Tengok 25, cari 25. 25 dekat sini. Sini kan? Sini awak punya Q1. Tapi awak kena garis. Ni saya ekstra kau. Ni garis turun bawah. Ni dapat awak punya nilai Q1 awak. Lepas tu macam mana nak cari? Bacalah. Baca dah. Nampak salah. Okey, cari dia punya nilai. Okey, nilai dia dekat situ kita tahu bahawa 10 tu mewakili 5 kan. So maksudnya satu kotak kecil adalah 0.05. Tambahlah berapa awak dapat dekat sana. Sama juga dengan Q3. Okey. So saya tak nak elaborate lebih-lebih sebab ada lagi tajuk lain yang kita nak tengok. Okey. Next. Okey, yang ini memang keluar lah kan. Penaklukan logik. Logical reasoning. Okey. Yang ni contoh saja. Okey. Nyatakan sama ada ayat berikut satu penyataan atau bukan penyataan. 30 adalah nombor perdana. Nyataan ke bukan? So can you back nak salin the kuartal? Okay, sorry. Kuartal. Q1, 1/4 times N. 3/Q3. Kalau Q2 is what? Q2 is our median. Median Q2 adalah median. Okay, kuartal ni semua. Okay dah? Okay. Okay, this one. Mana dia tadi? Siapa jawab tadi? Azian jawab. Dia kata bukan pernyataan. Dia pernyataan. Tapi dia adalah palsu. This is a statement. 30 ialah. Dia dah bagi tahu dah. Cuma pernyataan ni adalah pernyataan palsu. Tapi dia tak tanya pun palsu atau tidak atau benar kan. Dia tanya statement ataupun non-statement. So this one adalah statement ataupun pernyataan. Satu markah je lah kan. Jawab pernyataan je. Okay. Okay, next. Tulis kontrapositif. Okey. Bagi implikasi berikut, seterusnya nyatakan sama ada kontrapositif atau benar atau palsu. Okey. Pertama awak kena tahu apa tu kontrapositif. Kontrapositif tu apa? Maksudnya kalau dekat sini, okey, untuk kes ni jika P boleh dibahagi tepat dengan 2. Jadi maksudnya dia akan jadi apa? Jika P apa? Kontra maksudnya dekat sini kita nak 30 is not a prime number ke? Nina, 30 is not a prime number but this one adalah pernyataan saja. 30 ialah bukan ialah nombor perdana palsu. Tapi dia adalah pernyataan. Dia 30 is not. Okey, Nina? Okey. Mana tadi? Kontrapositif. Tukar dan terbalikkan ayat dia. Maksudnya awak akan
ambil, okey yang ni P boleh dibahagi tepat dengan 2. Ayat kita P, jika P maka Q. Ni Q kita. So kita nak tukar. Jika P bukan, sebab ni nak jadi kontra. Nak jadi kontra. So awak akan jadi dekat sini, jika P, yang ini ialah, ia akan jadi bukan. Jika P bukan nombor genap. Okey. Maka, yang ini awak akan dapat apa? Maka P apa? Bukan boleh. Tidak boleh lah kan? Maka P tidak boleh. Tukar. Okey. Tidak boleh. Tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Ni saya tulis dalam bentuk ringkas, nanti awak jangan buat ringkaskan bentuk ayat yang penuh lah ayat lengkap. Okey. Jadi bila buat macam ni, if P is not an even number, then P cannot be divided by 2. Yes, Alina. Okey. So dia tukar ayat dia yang ini, bukan dengan tidak ni. Itulah kita punya kontra dia. Okey. So sekarang kita nak nyatakan sama ada kita punya kontra positif yang kita bentukkan ni adakah benar atau palsu. Macam mana nak tahu? Okey. Jika P bukan nombor genap, maksud bukan nombor genap dan nombor ganjil lah kan? Betul tak? Jadi P tidak boleh dibagi tepat dengan 2. Betul lah? Sebab kalau dia nombor genap, baru dia boleh bagi tepat dengan 2. Betul tak? So yang ni penyataan ini adalah kontra positif adalah benar. Yes. Okay. Okay, next. Tulis kesimpulan. Okay, yang ini ramai dah saya bagi tahu. Macam mana kita nak ni? Apa? Mula-mula semua ni. All ni kita hilangkan. Lepas tu cari yang buang dia. Okay, cari yang sama. Apa lagi yang sama? Integer positif, positif integer. Itu semua buang. So yang tinggal dekat sana apa? Yang tinggal dekat sini 7 ialah ataupun 7 adalah lebih besar daripada kosong lah kan? 7 adalah lebih besar daripada kosong. Itu awak punya kesimpulan. 1 markah. Okey? Cari semua, buang dulu. Okey? Lepas tu yang mana sama cancel off yang tu. If 7 is a positive integer, then all number above 0 is a positive integer. Apa tu, Nina? Kita nak buat kesimpulan. Oh, awak ingat kena buat tu ke? Premis 1, premis 2 yang apa jika maka? Tak, yang ni awak akan tulis yang ni je. 7 adalah lebih besar daripada kosong. Itu saja. Yang itu kalau jika maka tu baru jika dan hanya jika. Yang tu hati-hati hati-hati. Okey. Okey, next. Berpandukan maklumat di bawah. Bina satu kesimpulan tidak. Okey, dia ada 2. Alamak, tak sempat lah nak baca dia punya ni. Apa soalan dia tu. Sir, and show the jika maka one. Jika maka. Alamak. Soalan. Jika maka it's like this lah. Yang ni lah. Kalau nak buat jika maka tu Okay. Premis 1. Jika P maka Q. Okay. Then premis 2. Jika ni saya tak buat pernyataan lain jika Q maka P. Then dia akan jadi apa kesimpulan dia? Awak akan ambil P tengah-tengah tu akan jadi apa? Jika dan hanya jika. If and only if Q. That's it. Kan? Okay. Jangan buat yang bawah tu pula kesimpulan jadi tu Okay. Mana set? Okay. This one dia ada 2 kesimpulan kita boleh buat. Satu yang ni deduktif, yang kedua induktif. Apa beza dia?
Kalau saya soal saya jawab okay. Kalau deductive means that dia akan daripada general kepada spesifik. Deductive. Induktif daripada spesifik awak akan jadikan dia general. Okay. So untuk soalan ni okay, bila satu kesimpulan deduktif untuk nilai sudut keluaran bagi pentagon sekata. Okay, jadi keywords dia. Pentagon, di sini ada N. N di sini apa? Di sini pecah jadi dua ayat ke cikgu. Yang mana Syazliana? Yang D ni ke? Maksud awak D ke C tadi? Ya, okay. Tak. Yang ni tak pecah ayat. Tak pecah ayat. Yang ini awak hanya perlu jadikan dia daripada, yang ni dia bagi general. Sudut keluaran bagi sebuah poligon sekata ialah 360 darjah per dengan N. N ini maksudnya adalah kita punya sisi. Sisi daripada mana? Kalau awak tengok dekat sini, penta. Penta, N kita sama dengan 5. Awak gantikan je. 360 darjah bahagi dengan 5. Dapat jawapan 360 bahagi 5. 360 bahagi 5, saya akan dapat 72. Inilah jawapan dia. Ya, yeah, so ini adalah general. Yang ini spesifik. Untuk deduktif. Kalau induktif daripada general, daripada spesifik, dia kena nak jadi general. Macam mana? Ni ini induktif. Kalau awak tengok sini, Raja menunjukkan 3 corak. Pertama daripada satu tunjukkan. Okey, kita ada satu segitiga. Lepas tu yang kedua pula, 2 segitiga jadi 1 bulat. 3 segitiga, 2 bulat. Okey, so dia kata ni, bina buat satu kesimpulan umum. Nampak? Secara induktif. Tadi deduktif, ini induktif. Induction. Okay, induktif. Induction. Okey. Bagi mewakili corak bentuk segitiga G berdasarkan bilangan bentuk bulatan N. Dia dah bagi dah. G dengan N. So awak tak boleh guna ayat yang lain. Awak tak boleh guna formulir ubah yang lain. Segitiga G, bulatan adalah N. So macam mana kita nak buat? Kalau awak tengok dekat sana, awak boleh buat apa? Awak boleh nyatakan dekat situ G dengan N. Awak ada dekat situ G dengan awak punya N. Okey. G adalah segitiga. So di sini segitiga kita adalah 1. N kita kosong. Bila G kita ada 2, N kita ada 1. Bila G kita ada 3, N kita ada 2. Kat sana. Betul tak? Okay. So kalau awak tengok dekat sana, okay, 1, 2, 3 running number. Betul tak? 1, 2, 3. So means kalau dia kata lakarkan corak yang keempat, G awak ada berapa? G awak akan ada dekat sini, G akan jadi 4. Sebab segitiga dia akan ikut turutan. Betul tak? N kita dapat berapa? Kalau tengok dekat sana, bila G1, N kosong. Bila G2, yes, kita punya N akan dapat 3. So, lakarkan, awak lakarlah. Awak lakarkan awak punya ni. Lukis segitiga tu ada 4. 1, 2, 3, 4. Awak punya bulatan 1, 2, 3. Selesai. Macam tu je ke cikgu? Ya, untuk nombor 2. Nombor 1, awak kena nyatakan dia punya dalam bentuk induktif. Induktif macam mana? Okey. Induktif ni awak kena berdasarkan kepada dia punya ni adalah, okey, di sini awak dapat 1. Ni di sini dapat 3. So maksudnya tambahlah. Ni akan dapat 1, ni dapat 2, ni dapat kejap. Ni dapat 3, sorry. 1, 3, ni dapat 5, ni dapat 7. So tambah dengan 2 So kalau tengok dekat sini, kita akan dapat G adalah sama dengan kejap. Okay. So untuk yang ni awak akan dapat dia punya induktif apa? Apabila G kita adalah 1, N kita adalah kosong, nilai kita adalah 1. So maksudnya apa yang saya boleh dapat dekat sini, G kamu akan dapat adalah sama dengan N, kita akan tambahkan dengan 1. Sebab apa? Sebab kalau awak tengok, okay, yang pertama ni awak dapat 1 sahaja,
Satu sahaja segitiga. So G sama dengan 0 tambah 1. So dapat nilai dia adalah 1. 6. Betul. Bila G kita ada 2, so sama dengan N kita ni, dekat sini awak akan dapat apa? N sama dengan, akan dapat apa? N kita akan dapat mula daripada 0, 1, 2 dan dot, 3 kali kan? Yang tu. So bila gantikan dekat sana, N kita 1 tambah 1, G kita akan dapat 2. Betul? Bila N kita dapat 2, so 2 tambah 1, so G kita akan dapat 3. Itu adalah kita punya kesimpulan umum secara induktifnya ni. Ni untuk kita punya induktif. Nombor 1. Yang ni nombor 2. Lakaran. Okay? Okay? Ini penakbulan logik. Okay. Set. Set sebenarnya dia ada shaded. Shaded kena ingat. Shaded. Shaded kena ingat shaded. Di dalam sebuah kelas ramai 35 orang murid, 8 orang menyukai subjek matematik dan 18 orang menyukai subjek sains, manakala 3 orang menyukai kedua-dua subjek matematik dan sains. Okey. So maksud apa dekat sini? Maksudnya awak ada dua subjek saja. 2 subjek awak suka math dengan sains kan? Okay. So kita akan ada dekat sini 3 orang menyukai kedua-dua subjek. Okey, dia akan ada persilangan. Okay, saya buat kat atas dia punya ni. Okey, yang pertama, of course, kita punya kejap, sorry. Saya turunkan ke bawah. Okey, yang pertama, awak nak jadikan dia dalam bentuk okey. So, saya akan ada dekat sini kejap 8 matematik, tapi tak boleh buat terus 18 orang sains, okey. Lepas tu yang kita nak buat yang ni. 3 orang menyukai kedua-dua subjek, matematik dan sains. Okay, so saya akan ambil dekat sini matematik biru, sains kita warna hijau. Okay, so awak letak dekat sini matematik dengan awak punya sains. Buat dulu yang tengah-tengah. 3. Ingat yang tu. Selalu dalam soalan dia ada 3 set. 3 ni saya punya contoh ada 2 saja. Okay, so buat yang tengah-tengah dulu. Untuk matematik, 8 orang menyukai subjek matematik tu, kamu kena tolak dengan 3. So maksudnya matematik akan dapat 5. Jumlah matematik sekarang 5 tambah 3, yang dalam biru tu 8. Mesti sama. Okay. Untuk subjek sains, kita dah keluarkan 3. So 18 orang. So maksudnya 18 tolak dengan 3, awak akan dapat baki dia berapa? 15. Yes, Azan. Okay. Lepas tu pula dekat sana dia bagi tahu dalam sebuah kelas ramai 35 orang murid. Okay. So sekarang awak ada berapa orang dah semua tu? 15 tambah 3 tambah 5. Berapa? 23. So maksudnya awak ada lagi berapa? 35 tolak dengan 23, maksudnya ada 12 orang. 12 orang lagi apa? Duduk dekat luar. Luar kelas. Taklah. Yang tak suka math dengan sains. Maksudnya berada dalam kita punya universal. Baki tu letak luar ke? Yes. Tu letak dekat luar. Okay. Okay, lukis gambar rajah. Dah. Cari jumlah murid yang tidak. Tidak. Kamu dah dapatlah 12. Cari jumlah murid yang hanya menyukai satu subjek saja. Apa? Yang mana? Ni 5. Math ada 5. Spring tu simbol apa? Bukan spring. Itu universal. Universal. Set semester. Spring pula kau sebut Ina. Spring pun spring lah. Okay. Okay. So menyukai satu subjek saja. 5 tambah dengan 15. Kenapa 5 tambah dengan 15? Sebab dia kata satu subjek sahaja. Kalau awak cakap 3 tu menyukai kedua-dua subjek. So jumlah dia adalah 20 orang yang menyukai satu subjek sahaja. Okay, ni simple one lah. Okay, nanti tengok balik yang untuk buat shaded. Shaded hari tu kita dah bincang dalam PPTRS pun ada kan. Nanti tengok balik. Okay. Yang ini apa ni? Graf. Oh, okey, graf. Tiga tempat masuk. Tempat ke? Graf. Betul, tiga tempat. Okey. Dia orang menunjukkan okey, Rajam ini yang tree tu ke cikgu? Oh, tak tahu tree dia nak tree ke tak. Ada. Adalah. Satu pokok. Ada. Okey, kita tengok dulu.
Raja menunjukkan graf tak arah yang tidak lengkap mengaitkan 6 tempat tersebut. Oh, dia dah bagi dah kat sini. Okey, lengkapkan Raja di bawah dengan melukis satu graf. Okey, dia bagi tahu sini satu graf tak arah. Maksudnya tak ada anak panah. Berpemberat. Pemberat dia yang mana? Jarak. Dia dah bagi dekat sana. Okey. So, apa saya nak buat dekat sini? Saya nak letak. Tak boleh lah saya nak ni. Sekejap saya ambil gambar. Nak letak kat bawah ni. Okey, KB, K. Ni, semua ni saya perlukan. Untuk letak kat bawah ni supaya senang nak tengok. Kan senang. Okey. So apa kita ada adalah dia bagi tahu ini adalah tidak lengkap. Okey. So yang ada dekat sini KDT Kudat Ranau. Okey, sekejap Saya tengok dekat sini. Kudat dah ada. KB dah ada. KM dah ada. Ranau dah ada. B dah ada. Semua dah ada. Telupit dah ada. Dulu saya first posting telupit. Tapi dalam lagi, IntelliBond saya punya. Okay. So, mana? Okay lah. Maksudnya dekat sini dia belum letak dia punya. Oh, saya tahu. Apa yang belum letak dekat sini? Dia punya tepi. Jarak. Ni suruh label ke cikgu? Dia suruh letak sebab dia kata tidak lengkap. Okey, tidak lengkap kenapa? Okey, mari kita tengok. Yang pertama, dia hubungkan KB ke KM, KB ke Kudat, KB ke Ranau. KB dulu Tak ada. Ya betul, jarak tu adalah pemberat. Jarak kita tu adalah pemberat. Okey, kita tengok KB dulu KB akan pergi KM. Okey, dah ada. Kan? KB KM ada Okey, KB Kudat ada tak? Tak ada. Ni awak kena buat. KB Kudat. Guna pembaris Okey. KB Ranau ada tak? Tak ada. KB Ranau. Nampak tak? Dia tak ada. So awak kena letak. Lepas tu pula berpemberat. Pemberat maksudnya dekat sini KB dengan KM, jarak dia 56. Awak letaklah 56. KB Kudat 117 sini 117. KB Ranau 80, letak 80. Tu dia punya pemberat. Okey, next kita pergi pula KM. KM dia ada dengan Kudat. KM dia ada dengan telupit, sorry. So KM, tengok KM. M ada dengan Kudat? Ada. 78, letak terus 78. Okey, ada. KM dengan telupit 100. KM dengan telupit ada 100. Okey, letak terus. Okey. Okey, next. Ranau dengan telupit. Okey, Ranau telupit. Ada? Ada. So, terus letak. Berapa? 97. Letak 97. Lepas tu, telupit dengan beluran. 90. Letak 90. Selesai. Boleh? Boleh? Okey. So, yang tu adalah graf berpemberat. Kalau dikata lukis yang terarah, graf terarah. Maksudnya directed graph. Maksud awak kena ikut lah. Dia sebut sini KB KM, maksudnya dari KB awak kena ada anak panah. Ni kalau berarah. Anak panah, yes. Macam tu. KB KM. Dia tak boleh KM KB. Dia ikut kepada dia punya bucu tu. Okey, tapi yang ni tak ada, tak perlulah. Okey, jangan letak. Okey, selesai lengkapkan. Lukis satu pokok berpemberat minimum dengan setiap tempat hanya dilalui sekali saja. Okey, so yang ni pokok. Maksudnya apa? Dia dah bagi tahu dah syarat dia mesti melalui satu saja. Satu jalan saja. So maksudnya awak kena ada semua dulu. Lukis dulu semua. Maksud saya dekat sini semua tempat. Ikut kedudukan dia. Kudat, KDT, awak ada KB, awak ada KM, awak ada Ranau, awak ada telupit, awak ada beluran. Okey. So bila dia buat macam tu, awak kena tengok yang minimum. Okey, kalau tengok dekat sana, saya mula dengan Kudat. Okey, Kudat kalau saya ada pilihan dekat sini, kita pergi KM. Betul tak? Kita pergi 78. Yang pertama. Okey. Lepas tu daripada KM, saya pergi KB. Sebab dia 56 je kan? Okey, 56. Lepas tu, saya pergi daripada KB, saya
tak ada tempat lain, awak jangan terus pergi ke Telupit, tak boleh. Dia hanya sekali saja. So kita pergi Ranau. Ranau 80. Lepas tu dia ada Ranau, awak pergi Telupit. Awak ada satu jalan saja kan? Telupit. 97. So yang ni 90. Boleh? Okay. So apa yang awak nak dapat dekat sini adalah 78 tambah dengan 56 tambah dengan 80 tambah dengan 97 tambah dengan 90 dapat 401. Ni tak boleh connect ke cikgu? Apa yang tak boleh connect? Anina, apa yang tak boleh connect? Line tu cikgu. Line mana? Dia tak boleh kongsi. Tak boleh kongsi, dia bukan kata tak boleh kongsi. Sebab dia dah bagi tahu kata dia hanya boleh satu tempat, so why cannot straight away from KM to Telupit. KM to Telupit. Kalau you pergi Telupit, KM to T, dia nak minimum Shivaini. KM boleh pergi Telupit, tapi Telupit nanti 100. Tak nak lah. Dia akan lebih lah nanti kalau awak pergi Telupit. Betul tak? Oh, jadi 268? Ya ke? Awak dapat yang mana? Awak dapat 78. Minimum weight tu paling sikit ke jarak dia. Ya, Hanina. Minimum weight. Oh, dapat berapa? 200 lebih. KDT to KM to T. KDT to KM. Shorter distance. Yes, Pavitra. Shortest distance. Oh, okay. Oh, ada orang dapat shortest lagi. Okay, mari kita tengok. KDT, KB, KM. Dia kena ni, kalau awak ni, dia kena selalu semua tempat. Ya, betul Azian. Kena lalu semua tempat. Takkan. Tak. Kena lalu semua tempat dah. Lukis satu pokok berpemberat minimum dengan keadaan setiap tempat hanya dilalui sekali sahaja. Dia nak minimum. Okay, mari kita tengok. Tadi kawan kita cakap. Apa tadi? KM straight away to T. Macam ni. 100. And then KM, awak pergi mana? Oh, 268 tu KDT to KM. KDT to KM to T to. Lepas tu KB dengan Ranau awak tak lalu. Kena semua tempat lah. Patut sampai 268. No, dia potong habis. Tu yang saya tanya. Okey. Okey. Tak marah. Okey. Kejap. Kalau betul lah. Betul. Lalui semua tempat. Okey? Boleh? Kira jarak minimum pokok yang anda lukis 400, 401. Okey? Itu adalah graf kita. Okey, dalam graf pun ingat gelung, ingat apa yang dua tu? Apa? Gelung dengan apa satu lagi? Berbilang. Berbilang tepi. Okey, next. Ada lagi soalan ni? 1, 2, 3. Oh, ini banyak markah ni. Oh. Okey. Next soalan. Zainab peruntukan sebanyak 225 bagi membeli S kilogram durian. Ini ke tak sama. Mana saya tahu tu, tengoklah soalan dia A tu. S kilogram durian dan Y kilogram mangga. Jumlah jisim kedua mangga tu tidak kurang daripada 15 kilogram. Jisim durian adalah selebih-lebihnya 3 kali jisim mangga. Harga 1 kilo durian ialah RM9 dan harga 1 kilogram mangga ialah RM5. Tulis 3 persamaan. 3 persamaan dalam sana. Okey. Yang mana persamaan pertama ni? Jumlah jisim kedua-dua barangan itu tidak kurang daripada 15. Apa kita punya kedua-dua barang tu? Itulah. Apa? Kita punya X dengan Y. So maksudnya ayat awak ni ketaksamaan awak yang pertama adalah jumlah.
X tambah Y tidak kurang. Maksudnya mesti lebih, selebih. Tidak kurang maksudnya boleh sama dengan lebih ataupun lebih besar sama dengan 15. Tidak kurang daripada 15. Betul tak? Dia mesti sama dengan ataupun lebih. Jisim durian. Durian kita mana? Durian kita adalah X. Okey, yang kedua. Jisim durian adalah selebih-lebihnya 3 kali jisim mangga. Mangga Y. 3 kali. Selebih-lebihnya. Maksudnya jisim durian adalah selebih-lebihnya 3. Selebih-lebihnya maksudnya kurang. Maksudnya siapa yang lebih? 3 kali. Mangga yang lebih sekarang. Maksudnya awak akan dapat X ni lebih kecil, lebih sama dengan 3 kali kita punya mangga Y. Kan? Boleh? Boleh. Selebih-lebihnya. Is at most kan? At most. Okay. Harga 1 kilogram durian ialah RM9 dan harga 1 kilogram mangga ialah RM5. Apa awak boleh buat dekat sana? Ni lah. Guna ni. 225. Maksudnya durian RM9. So 9X tambah dengan harga mangga RM5. So tambah dengan 5Y. Boleh lebih tak daripada 225? Tak boleh lah sebab dia peruntukan dia hanya 225. So lebih kecil atau sama dengan 225. So inilah dia punya ketaksamaan yang awak dapat. 1, 2, 3. Okey. Menggunakan skala 2 bina dan lorek rantau. Okey. Dah kena buat lah pulak ni graf. Okey. Nak buat graf kena lah Yeah. Okay. Kejap. Saya ambil graf. Insert. Graf. Dia tak nak keluar pula. Ketaksamaan. Ketaksamaan. Ada graf lagi ketaksamaan. Okay. Sekejap. Saya ambil balik sampel ni. Okay. Kenapa? Sebab, dia beritahu dekat sini, X lebih besar dari kosong, Y lebih besar dari kosong, maksudnya kuadran pertama lah kuadran pertama sahaja. So, 2 cm kepada 5 kg pada kedua-dua paksi. 2 cm kepada 5 kg. So, maksudnya X dengan Y, kita dah ada dekat sini 5, 10, 15 lah. Dia punya bacaan ni apa, skala. Okey, skala dia yang kita dapat dekat sini ni macam AddMath tu ke cikgu? Awak kena cari ketaksamaan. Rantau dia. Lorek dia. Okey, lebih besar lebih kecil tu kan. Okey. So bacaan dia dekat sini 5, 10, 15. Tapi awak kena tahu apa ni? Awak kena tahu awak punya persamaan garis lurus Tahu tak persamaan garis lurus? X tambah Y sama dengan 15 dulu. X tambah Y sama dengan 15. Untuk persamaan pertama tu. Sebab kita nak tahu dekat mana kita nak lorekkan. So maksudnya dekat sini kita nak ambil 2 nilai. X, Y. Ingat tak? Ini sebenarnya kata 1 ni. Bila X kosong, Y dapat 15. Bila Y kosong, X dapat 15. So, kamu ambil dekat sini, X kosong, Y 15. Bila Y kosong, X 15. So, maksudnya dekat sinilah awak punya yang pertama ni. Apa panggil? Garis lurus awak yang pertama. Untuk X tambah Y, dia mesti lebih besar. So, nanti kita akan dapat lebih besar atas nanti. Lepas tu yang kedua tu, kita dapat X sama dengan 3Y. So, senang dekat sini sebab kita nak ambil 5 kan. So, kita ambil XY. Saya ambil X5, X10. So, bila X5, so kita akan dapat Y kita no. Saya tak nak ambil.
Dan ambil X5. Sebab yang ni akan dapat ni. Y lah kita ambil. Y5. So dapat 3 darab 5 dapat X15. Bila Y10, X kita dapat 30. Faham? Gantikan. Boleh? Kelas? So awak akan dapat dekat sini X15, Y5. So awak akan tanda dekat sini. Bila X kita 30, Y kita 10. Awak akan dapat tanda dekat sini. So maksudnya graf awak dekat sini. Oh graf pula. Garis lurus awak yang ini. Di sini garis lurus dia. Boleh nampak kelas? Ni. Kereta sama je awak akan dapat. Okay. So dia ni nampak lebih besar ke atas lah. Okay, kejap lagi. Okay, yang ketiga ni, yang ini banyak ni. 9X tambah 5Y sama dengan 225. Boleh kecilkan tak? Kecil tak? 9X. Tahu. Sekejap. 225 kalau bahagi dengan 9 boleh tak? Boleh. Ini boleh. Tahu tak macam mana? Macam tadi lah. X kosong, Y kosong. Bila X kosong, Y awak 225 bahagi dengan 5. Awak akan dapat 45. Bila Y kosong, nak cari X adalah 225 bahagi dengan 9. Awak dapat 25. Kan? Gantikan. So saya kena tambah lagi lah. Dekat sini 15, 20, 25, 30, 35, 40. Dekat sini X kita sampai 25 je. Okey, Y kita sampai 45 lah cikgu. Okey. So, bila X kosong, Y 45 sini. Bila X 25, Y kosong dekat sini. So, graf awak, graf pula garis lurus awak dekat sini. So, dia akan dapat garis lurusnya ni. Okay, yang ini adalah lebih kecil. So, sebelah bawah. Okay, macam mana nak tahu dekat mana lebih kecil, lebih besar ni? Okay, tengok balik pada ketersamaan kita. Yang biru tu dia kata lebih besar. Lebih besar kat mana? Atas. Saya berhenti sampai situ. Untuk Y pula, X lebih besar daripada 3 ni. Okay, atas. Yang ini lebih kecil. 9X tambah 5Y lebih kecil. So, sebelah bawah. Nampak tak dekat mana? Dah nampak mana ni kawasan ni. Dalam sini dia punya ruangan yang berlorek. Lorekkan lah ni kawasan ni. Ya, lorekkan. Kawasan situ lah. Boleh kelas? Boleh kelas. Okey, untuk kesamaan. Ada orang kata macam NMAX yuk. Sebenarnya awak dah belajar waktu awak tingkatan 1 dulu. Lampau tingkatan 1 okey. Okey, yang ini pula apa? Sekejap baca soalan. Kaedah matriks. Matrik masuklah. Puan Nadia membeli buku sains dan matematik menggunakan pelajarannya di kelas tuition. Dia membeli X buah buku sains. Okey. Dan Y buah buku matematik. Okey, jumlah bilangan buku yang beli adalah 9 buah. Jumlah. Okey. Dia membayar sejumlah RM90, 50 sen bagi pembelian buku tersebut. Okey. Tulis dua persamaan linear dalam sebutan X dan Y untuk mewakili maklumat tersebut. Okey. Dua persamaan linear. Yang pertama, apa awak dapat dekat sini? Dia bagi tahu jumlah. Jumlah. Bilangan buku yang dibeli adalah 9 buah. So, X tambah Y. Itu adalah yang pertama. X tambah Y sama dengan 9. Persamaan yang pertama. Yang kedua, dia bagi kita dekat sini, dia bayar. Dia bayar berapa? RM90.50 bagi pembelian buku tersebut. Buku apa? Maksudnya, buku sains dia beli RM9.50, buku matematik RM10.50. So, jumlah kedua-dua buku tu adalah RM90.50. Maksudnya, RM9.50 X, 9.5 lah. Tambah dengan 10.5Y, awak akan dapat, yes. Ada X dengan Y, Azian. 9.5X tambah 10.5. Kalau awak letak 9.5 tambah 10.5, 90.5. Okey? So, awak dapat di sini. Sama pertama. Okey. Ini persamaan yang kedua. Okey? Itu untuk soalan yang pertama.
pertama. Okey, lepas tu seterusnya menggunakan kaedah metrik, hitung nilai X dengan nilai Y. Okey, yang ni saya harap awak semua tahu macam mana nak jadikan dalam bentuk matriks. Tapi kalau persamaan linear awak salah, bye-bye. Okey, dan satu lagi X dengan Y pastikan dalam keadaan yang sama. Kalau awak letak X depan, Y, senang X depan Y belakang lah. Okey, pastikan dalam keadaan apa orang kata X tambah Y sama dengan berapa nilai lah. Senang macam tu. Okey, so senang dekat sini kita akan dapat dia punya ni 1, 1, 9.5, 10.5 dulu. Lepas tu awak letak awak punya nilai XY. Lepas tu baru letak kita punya nilai keseluruhan dia 9 dengan 90.5. Ini perkara pertamanya. Awak perlu jadikan daripada persamaan linear ke dalam bentuk matriks. Lepas tu nak buat macam mana? Awak lebih pakar lah yang ni. Kan? Apa tu? Rama-rama. Kaedah rama-rama. Apa? Tukar simbol. Yes. AD tolak BC. Semua tu lah. Boleh kan? Yes. Yang ni A, B, C, D. So awak akan dapat di sini X, Y. Songsang dia saya nak sebut tu. Nampak sangat cikgu ni 1 per AD. So yang ni ada dalam rumus AD. So 1 darat dengan 10.5 tolak BC 1 darat dengan 9.5. Lepas tu yang ini tukar yang ni hati-hati tukar apa? Tukar tempat 10.5 dekat sini, 1 turun bawah. Yang ni jadi apa? Tukar tanda. So akan jadi -1 dengan -9.5 sahaja. Yang itu jangan lupa 9 dengan 90.5. Ada orang sebut, cikgu, yang ni guna kalkulator je terus dapat jawapan. Betul? Betul? Ada. Okey, awak boleh guna kalkulator, dapatkan jawapan awak. Tapi hati-hati, jawapan akhir jangan letak dalam bentuk matriks. Awak kena nyatakanlah X awak dapat berapa, Y awak dapat berapa. Okey. Nanti tolong buatkanlah ini. Boleh Okay, saya teruskan. Boleh? Yang ini yang saya awak sediakan jangka lukis. Okey, so apa kita ada dekat sini? Raja menunjukkan sebuah gabungan perpecah berbentuk prisma dengan keratan rentas segitiga bersudut tegak dan separuh silinder berdiameter 4 cm. Bila disebut diameter, tak ada dalam gambar Raja. Hati-hati, terus buat 4 cm. Sebab dia disebut silinder berdiameter 4 cm. Dekat sana tak ada. Faham Okey. Dengan tapak A, B, C, D, E, F dekat sana terletak. So apa kita nak buat? Lukis dengan skala penuh, pelan perpejal itu. Okey, pelan, hati-hati, pelan. Bukan pelan-pelan tu slowly Pelan adalah tengok dari mata awak helikopter view. Maksudnya dekat sini, maksudnya bila dia kata pelan, awak akan tengok tapak. Ni. Bila dia kata pelan, awak tengok tapak. Ni dulu. Tapak. Bentuk apa tapak awak dapat ni. Ni. Inilah yang awak dapat. Yang awak nak lukis. Tu je. Cikgu, yang ni? Ni. Apa kita panggil ni? Kalau ni sengit tu apa panggil dalam bahasa Inggeris? Alah, ya Allah. Vertical incline. The incline one kan dia macam sponge kan. Kalau awak tengok dari atas, awak tak nampak incline tu. Sebenarnya awak nampak yang bawah tu. Jangan duk lukis benda-benda macam ni. Tu lukis petak je kan. Ya, petak je. Yang atas tu awak tak nampak. Sebenarnya dia akan turun ke bawah, dia akan dapat yang bawah tu. Sebenarnya, yang ni saya lukis how to draw dotted lines. No, dotted lines also no need. Because this one, you are going to see everything. They are not going to be what we call bukan invisible, unseen. Unseen line, yes. Kita akan dapat bila kita tengok daripada X sekejap lagi. Unseen. Sekejap lagi saya terangkan Okay. This one sebenarnya awak akan dapat yang biru tu tak nampak. Sebenarnya dia biru tu sama dengan yang bawah.
awak akan dapat macam ni. Ni. This one is 3 cm. Saya terus buat Okay. Dia punya ni berapa? Tadi kan kita dapat di sini dah dibagi. Yang ni awak dah dapat 4. So 4 di sini adalah sini 4. So total is 8 cm. Ya, betul. Itu cara kita nak ni. Okay. Lepas tu pula, okay, kita nak buat FDE ni adalah menggunakan jangka lukis. Okay, kita tahu bahawa 4 cm A kepada F. A pergi F. Contoh pergi sini. Tengah-tengah. Okay, F. Ni 4 cm. Okay, so F pergi kepada D pula adalah another 4 kan, betul? Okay, tapi macam mana kita nak dapatkan kita punya bentuk half cylinder tu? Awak kena tahu bahawa bila kita, radius. Diameter kita use ruler, betul tak? Okay, kita kena guna kita punya compasses, jangka lukis. Di mana awak perlu cari di manakah awak punya pusat. Pusat ni adalah kita kena cari kalau kita punya bulatan, kelas, okay, bulatan, kita akan ada pusat. Pusat ni, kalau daripada satu sini ke sini, ini adalah diameter. Yang dalam soalan, dia bagi diameter kita adalah 4 cm. Tapi bila kita nak lukis, kita bukan guna 4 cm. Kita akan guna radius. Radius tu di mana? Radius adalah daripada pusat pergi kepada kita punya circumference ataupun lilitan. Okay, salah satu saja tu. Maksudnya radius kita adalah diameter dibahagi dengan 2. Maksud di sini 4 bahagi dengan 2, awak akan dapat 2 cm. So 2 cm, di sinilah kita punya pusat. Awak ambil jangka lukis, cucuk pada tengah-tengah 2 cm tu, buat awak punya lengkungan. Dia akan dapat lengkungan macam ni lah. Di mana dia punya, ni tak ada dotted sebenarnya. Semua tu akan dapat 2 cm. Kalau awak ukur pun di sini, pun dapat 2 cm, di sini pun 2 cm, di sini pun 2 cm. Boleh? Okay. Tak ada dotted line this one. No dotted lines. Okay. One more, okay, yang awak kena lukis adalah kalau awak tengok dekat sini, dia bagi tahu apa? Dia bagi tahu awak kena tengok daripada pandangan, soalan ni dongakkan gabungan perpendicular itu daripada X. Daripada X maksudnya daripada tepi. Dia ada tepi depan Okay. Kalau daripada tepi, awak tengok belakang dulu. Okay, awak tengok belakang. Macam tadilah, kalau tengok atas, plan, tengok tapak dulu. Okay, lukis tapak. Okay, yang ini, awak tengok belakang. Ini belakang dia. Belakang dia awak akan dapat segitiga. Okay. Okay. Yang tu perkara pertama. Okay. Segitiga kita tahu bahawa dia punya B pergi pada C kita dah tahu 8 cm. Sebab 4 tambah 4. Betul? Tinggi dia kita dapat dekat mana? Ni. Tinggi silinder. Sama. So maksudnya 6 cm juga pada kita punya C pergi K. Okay. Yang itu awak boleh nampak daripada gambar rajah. Okay. Yang ini yang kita ada apa? Unseen line. Sebab apa? Sebab bila awak tengok silinder, awak takkan nampak lengkungan tu. Kalau pandangan awak daripada X sekarang. Bila pandangan awak daripada X, awak akan nampak apa? Awak akan nampak ni. GLDF ni sebenarnya. Yang ni je ni. Awak nampak yang ni je. Awak tak nampak lengkungan sekarang. Kalau awak nampak juga, cikgu kalau lukis yang ada 4 section, lepas tu ada bentuk tu apa benda cikgu? Oh, yang tu. Yang tu 45 degree tu saya tak galakkan lah. Yang ni. This one 45 degree ni. Sebab yang ni total semua ada dekat sini. Pelan ada dekat sini. Sini kalau tak salah saya, dia punya pandangan depan. Ini pandangan sisi. Tepi. Kan? Yang tu kan? Yang tu yang 4. Boleh kalau nak buat, tak ada masalah. Tapi yang ni makan masa lah sebab soalan dia tak tanya pun dalam bentuk macam itu. Awak akan guna banyak masa untuk nak buat semua gambar rajah. Okay. Sebab satu salah dekat sana, habis semua. Satu salah habis semua. Okay. So saya tak galakkan Saya tak galakkan lah yang ni. Okay. Tapi kalau awak yakin awak boleh buat, silalah. Saya tak galakkan. Okay. Okay. Cara nak tengok unseen line dekat sini, kalau awak tengok belakang segitiga, depan tu awak ada segi 4.
Awak nampak tak awak akan ada satu unseen, maksudnya yang tak nampak. Yang mana? Ni, kawasan sini. Segitiga ni. Betul tak? Awak tak nampak dekat sana. Maksudnya kawasan situlah yang akan ada dotted line. Tadi kawan awak dia sebut dotted line. Yes. Situ akan jadi dotted line. Dotted line tu adalah daripada L pergi N. L pergi N. Okey, untuk incline kita tu, kita tak ada dia punya ni. So, janganlah lukis. Janganlah nak ukur. Tak perlu nak guna Pythagoras theorem ke apa semua. Awak hanya buat apa? Okey, awak hanya buat dekat sini segitiga. Okey, segitiga dulu. Ya, saya lukis segitiga dulu. Besarnya. Segitiga saya salah ni. Kenapa? Tak 45 darjah. Dia mesti 45 darjah. Right angle triangle. Sebab dia dalam keadaan menufuk macam tu. Tak dapat tu. Okay, manual. Cikgu manual. Okay, manual. Tak dapat itu, tak dapat. Kita buat. Okay, awak kena kosong darjah tu. Okay, mesti 90 darjah ya. Yang tapak ni 8 kan? Okay, 8 cm. Lepas tu, dia naik atas berapa? 6 cm. Ni 90 darjah. Kalau nak bawa awak punya protector pun digalakkan juga. Sebab nak tahu dapat 90 darjah. Tahu kan protector tu yang separuh bulatan tu. Macam besar je ni. Kan? Tak apalah. Kita alah. Lepas tu awak dapat yang tu. Kan? Awak garis sajalah. Tapi kejap lagi. Saya tapi saya tu kejap lagi. Dah habis bateri. Dia macam tak tahu je Okay. Yang ni hati-hati So kalau dibagi using the scale 1 to 2, the elevation contoh using the scale 1 to 2, dia akan dia guna skala. Dia tak guna skala 1 to 2, tak ada. Dia akan guna skala yang penuh. Maksudnya ikut skala yang dia bagi. Skala 1 to 2 tu you akan dapat, dia akan suruh you kecilkan yang tu. Kalau suruh kecilkan. Tapi sebenarnya dalam soalan dia mesti untuk yang penuh sebenarnya. Okay. So 6 cm. Okay. Dan apa yang kita nak buat dekat sini adalah 4 darab dengan 6. So maksudnya awak dapat 6. Di sini awak akan dapat awak punya segi 4. Segi 4 awak kat bawah ni. Ni. Pergi di atas. Terus saja. Ini yang kamu akan dapat. Apa? Nampak tak? Segitiga tadi tu yang kita sebut akan jadi dotted. Dekat mana? Mari kita tengok. Lukis dulu tak apa, tak ada masalah. Yang ini awak kena dapat dotted. Semua eraser. Ni. Dash line dotted pula. Dash line. Situ dash line. Sebab yang tu jadi unseen line. Faham? Boleh? So yang line tu masih kita punya solid line. Sebab awak akan nampak awak punya silinder dulu. Belakang awak tu baru nampak segitiga. Baru awak nampak dash line. Boleh kelas? Yang ni ukuran dia pun 4 cm lah. 4 darab 6 kan? 4 cm untuk dia punya FD tu. Tinggi dia 6 cm. Sama dengan segitiga kita. Saya cubalah sedaya mampu. Yang mana kita boleh sembang santai. Sembang janji sampai. Okey kelas. So saya harap esok tak payah pening kepala, relax. Okey, malam ni janganlah terlampau stres sangat. Okey. Tengok sama tajuk-tajuk yang saya tak sempat nak bincang malam ni. Kita tengok balik. Okey, yang mana yang kita dah pernah kita pernah tengok lah sebelum ni. Tengok persamaan garis lurus, set macam saya kata tadi, yang loret-loret tu, fotograf laju masa tengok, lepas tu tengok juga saya tak sebut penjelmaan. Ya Allah, banyak juga penjelmaan terlepas pandang. Penjelmaan pun banyak tu. Tengok translasi, putaran, pantulan, lepas tu satu lagi pembesaran, macam mana nak cari scale factor apa semua kan, faktor skala semua tu. Okey. Tax insurance tak keluar kan? Oi, macam mana saya nak tahu tax insurance? Cari, baca tax insurance, yes. Baca. Fire insurance, okey. Yang tu semua tengok balik.
Yang mana yang saya sebut ni yang apa kita panggil kamu itu yang saya kata yang mana kita bincang ni yang ni santai-santai je. Bukan saya kata ini semua keluar. Jenuh saya nak menjawab nanti. Saya tak kata ini semua keluar Ini yang kita sembang ni yang mana kita sempat saja. Okey? Santai berisi. Okey. Okey. So dah 9.59. Saya pun dah mata pun dah jadi macam panda dah. Nak beradu lah pula. Okey. So salah silap kalau ada ni saya minta maaf. InsyaAllah. Okey, saya doakan semua orang boleh jawablah esok. Okey. Good night. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih semua. Thank you, sir. Yeah, thank you. Bye. Okay, saya nak stop recording sekarang. Okay, dah. Pergi tidur. Jangan duk layan TikTok.